بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن الحابس 100 من الإبل، وأعطى أعينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya tatkala berlakunya peristiwa perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang dalam pembahagian harta rampasan perang. Lalu diberi kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta, dan diberi kepada Uyainah bin Hisn seperti itu, dan diberi kepada beberapa orang di kalangan bangsawan Arab, dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian harta rampasan perang. Lalu bercakap oleh seorang, demi Allah, ini pembahagian yang tidak berlaku adil padanya dan tidak bertujuan kerana Allah. Lalu aku berkata, demi Allah, aku akan beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang menemuinya dan memberitahunya dengan apa yang dikatakan itu. Tiba-tiba berubah wajahnya sehingga laksana barang yang berwarna merah. Kemudian dia bersabda, siapa lagi yang berlaku adil sekiranya Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Kemudian dia bersabda, Allah memberi rahmat kepada Nabi Musa, sesungguhnya telah disakiti lebih banyak daripada ini lagi. Lalu dia bersabar. Lalu aku, yang Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berhasrat tidak akan memberitahu lagi kepadanya apa-apa percakapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengendalikan urusan pemerintahan. Satu peristiwa yang berlaku selepas peperangan Hunain. Peperangan Hunain ialah peperangan yang berlaku selepas Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Setelah Nabi berjaya menawan Makkah, lalu kabilah Hawazin dan kabilah Saqif yang tinggal di Taif mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menyerang Mekah. Sebaik saja mendapat maklumat itu, lalu Nabi SAW mengerahkan bala tentera Islam untuk pergi menghadapi kabilah Hawazin dan Saqif yang berada di arah lembah Hunain, iaitulah berhampiran dengan padang Arafah. Bala tentera ini disertai oleh 10,000
dan tambahan lagi. Termasuk mereka yang baru masuk Islam. Dan termasuk juga orang yang bukan Islam, yang ikut sama di kalangan Quraisy. Lalu Nabi menunjukkan mukjizatnya kepada pemimpin Mekah yang belum lagi masuk Islam. Nabi memanggil seseorang pemimpin Mekah yang belum Islam, memberitahu bahawa di rumahnya ada simpanan senjata. Di rumah kamu ada senjata. Tak ada siapa yang tahu, dia saja yang tahu. Sila bawa senjata-senjata yang ada di rumah kamu, kata Nabi. Lalu dia berkata, rampas ataupun pinjam. Nabi kata pinjam saja. Lalu dia bawa senjata itu ke hadapan Nabi SAW dan dibahagikan senjatanya. Kemudian mereka menuju ke Hunain. Dalam keadaan yang sangat bangga kalau perang Badar boleh menang. Hanya jumlah 313 orang. Sekarang lebih daripada 10,000. Sudah tentulah lebih kuat lagi. Ada kalangan mereka yang merasa bangga dan sangat megah. Ujub, kagum pada diri sendiri. Lupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sampai di lembah Hunain, tiba-tiba mereka masuk ke dalam perangkap musuh. Musuh yang sudah bersembunyi di celah-celah batu besar, bukit-bukit yang mengelilingi Hunain. Sebaik saja tentera Islam bersama dengan Nabi SAW sampai di tengah lembah, tiba-tiba mereka diserang dengan serangan panah yang sangat hebat, menyebabkan lari bertempiaran. Huru-hara kan diserang oleh musuh dalam keadaan yang terkepung. Tinggal Nabi dan lebih kurang 100 orang sahabat yang tidak lari. Kalangan Muhajirin dan Ansar tak lari dalam peperangan ini. 100 orang yang tak lari. Lalu Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi-Nya. Dengan Nabi turun dari baralnya, memegang tanah dan melempar ke arah musuh. Dan berlakulah mukjizat, menyebabkan musuh berhenti menyerang. Dan tentera yang lari tadi balik semula dan menawan musuh. Ringkas ceritanya, peperangan ini banyak tawanan-tawanan dan banyak rampasan-rampasan perang. Di antaranya beribu-ribu ekor unta dan kambing, jumlah yang besar. Maka tibalah masuk untuk membahagikan rampasan-rampasan perang. Tiba-tiba dibahagikan kepada kalangan mu'allaf, kalangan yang baru masuk Islam, dengan bahagian yang banyak. Di antaranya Al-Aqra' bin Habis, dia beri 100 ekor unta. Dia beri pula kepada Uyainah bin Husain 100 ekor unta. Dia beri pada Abu Sufyan, pemimpin Mekah, 100 ekor unta. Dia beri pada Muawiyah, dia beri kepada lain-lain lagi, sehingga tinggal sikit unta-unta ini. Dan sehingga kalangan Ansar tidak ada bahagian. Ada yang tak dapat bahagian. Maka mereka yang tak dapat bahagian, yang tak dapat bahagian, ataupun yang boleh bahagian sedikit, sikit saja bahagian, terasa hati. Padahal kami sudah lama masuk Islam, sudah lama berjuang dengan Islam. Mengapa dia beri sedikit? Ada yang tak boleh langsung. Tak boleh pasal apa? Dia beri pada orang yang baru masuk Islam. Baru dia 3 hari masuk Islam, beri beratus ekor unta. Mengapa tak beri pada kami? Lalu ada kalangannya yang bercakap, ini pembahagian yang tidak adil. Ada yang bercakap begitu. Nabi buat ini bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar percakapan ini dan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada Nabi. Bila dengar saja cakap ini, menyebabkan wajah Nabi berubah, merah pada mukanya. Dan Nabi bersabda, "Faman ya'dil
idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang adil? Apa makna adil? Adil itu makna apa? Orang kita ni adil ni boleh kita baru adil. Kalau boleh banyak kita baru adil, tak boleh ke orang lain. Tak boleh ke orang lain. Itu barulah adil. Ada orang pula adilnya beri sama banyak baru adil. Beri sama banyak baru adil. Adil ialah wad'u syai'in fi mahallih. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu makna adil. Macam pembahagian persaka di antara lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala sebut lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi orang lelaki sekali ganda daripada perempuan. Seorang lelaki dapat 2 bahagian orang perempuan. Mengapa begitu? Itu adil hukum Allah Ta'ala. Hukum yang adil. Jangan kita kata tak adil. Allah Ta'ala maha mengetahui apakah hikmat dan tujuannya. Kita pindah, kita berasa kita bijak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih bijak. Nabi memberi bahagian kepada mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Orang Melayu kita, mu'allaf ni ialah mereka yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf. Termasuklah orang bukan Islam masuk Islam. 20 tahun pun mu'allaf lagi. Itu orang Melayu kita. Itu tak betul, satu takrif yang tak betul. Mu'allaf ni orang yang dijinakkan kepada Islam. Yang pertama, orang yang sudah masuk Islam. Kita tengok pegangan dia dengan Islam tidak kuat lagi. Ada orang yang baru masuk Islam, pegangan Islam dia kuat. Kuat pegangan. Contohnya ada seorang badui yang Nabi nak beri bahagian pada dia, bahagian mu'allaf. Dia katakan Nabi, wahai Rasulullah, bukan ini yang saya mau. Saya masuk Islam bukan kerana ini. Saya mahu ayyakuna sahmu hahuna. Saya mahu supaya anak panah musuh mengenai leher saya. Saya masuk Islam, saya nak mati kerana Islam. Supaya anak panah musuh mengenai leher saya. Lalu Nabi kata, insya-Allah akan mengenaimu. Nabi kata. Ada orang yang dia masuk Islam, kena beri tolong dia. Kerana masih lemah Islamnya. Ada orang yang tak masuk Islam lagi. Dia tak masuk Islam. Kalau dia beri kepadanya, dia akan masuk Islam. Ini mu'allaf juga. Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab fiqh, kitab jawi tak ada benda ni. Kitab jawi tak boleh beri pada orang kafir, tak boleh beri pada orang kafir kalau baca kitab jawi. Dalam kitab tafsir ada. Kitab tarikh ada. Dia beri kepada orang yang dijangka menerima Islam. Dia beri kepadanya bahagian zakat dan seumpamanya. Menjadikan dia akan masuk Islam. Akhirnya, hari ini tak masuk lagi, akhirnya terima Islam. Nak tunjuk Islam ni boleh. Di antaranya ialah orang yang bermusuh dengan Islam. Bermusuh dengan Islam. Kalau dia beri kepadanya, dia akan malu mata kepada kita. Ini diberi juga. Termasuk dalam bahagian mu'allaf. Yang ditakrifkan oleh ulama. Itu je. Takrif mu'allaf ni luas. Kita kena faham. Ini disebut oleh ulama-ulama tafsir. Dan ulama-ulama maqasid syariah. Ulama-ulama kitab usul fiqh. Membincangkan perkara ini. Kalau kita baca kitab fiqh mazhab saja, kita tengok hak tu saja yang mu'allafnya. Kalau orang Melayu lagi sepik fahaman dia mu'allaf ini. Maka Nabi beri bahagian-bahagian yang banyak kepada mu'allaf. Di antaranya Aqra' bin Habis. Ini adalah mu'allaf. Dia adalah orang yang berpengaruh. Di bawah dia ada beribu-ribu orang. Kalau beri ke dia, dia boleh kerah orang dia bersama dengan Nabi SAW. Dia beri kepadanya ratus ekor unta. Uyainah bin Hisin, dia beri ratus ekor unta. Dia beri pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni mertua Nabi, bukan orang lain. Tapi baru masuk Islam. Nabi nak jinak, beri 100 ekor unta. Muawiyah adik ipar Nabi, beri juga. Kerana dia baru masuk Islam. Beri lagi, supaya dia jinak. Nabi beri. Menyebabkan tinggal sikit. Mereka yang miskin, yang fakir, yang sudah lama masuk Islam, boleh seka je.
2-3 ekor je. Dan orang Madinah pula berbuah-buah pula. Kita tolong Nabi berjuang berapa peperangan. Siapa hati Rasulullah buat begini. Ada orang yang bercakap mengatakan Rasulullah tidak adil. Bila kata Rasulullah tak adil, nak marah. Padahal Rasulullah melaksanakan hukum Allah. Dikawal oleh wahyi. Dikatakan dia tak adil. Menyebabkan Nabi marah, berubah wajahnya. Dan Nabi kata, kalau sekiranya Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang nak adil? Tak apalah. Nabi Musa pernah disakiti oleh kaum Bani Israel. Lebih pada itu lagi. Dan Nabi Musa sabar. Ingat berkisah Nabi Musa, Nabi-Nabi zaman dulu. Yang disakiti oleh kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Falamma azagha Allahu qulubahum. Dan ingatlah Abu Nabi Musa berkata berkaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Bila mereka menyeleweng, Allah Ta'ala jadikan hati-hati mereka berpaling daripada ajaran agama Allah. Ini padahnya. Akibatnya bila menyakiti Nabi, menyakiti Islam, Tuhan jadikan iman tercabut. Jadi orang-orang yang jahat, akhlaknya buruk kerana lawan Quran, lawan hadis-hadis Nabi, akan jadi begitu. Orang yang bercakap ni Islam. Kerana dia kata Nabi beri ini tidak kerana Allah. Percaya ke Allah juga. Tidak beri ini bukan kerana Allah. Nabi kata tak apalah. Nabi Musa orang kata lebih teruk lagi. Dan Nabi Musa sabar. Adapun orang-orang Madinah, Nabi sangat sayang pada orang Madinah. Lalu Nabi kumpulkan mereka di satu tempat. Dan Nabi menyampaikan ucapan. Wahai orang-orang Madinah, sapa kepada aku percakapan-percakapan kamu. Kamu tak puas hati tentang pembagian harta rampasan ini. Wahai orang Madinah, aku bagi benda ini adalah benda yang aku bagi habuan. Sebab aku tak beri pada kamu kerana aku percaya pada kamu. Kalau sekiranya Allah Ta'ala minta aku ni jadi muhajirin ke Ansar, Nabi kata aku nak jadi Ansar. Di mana lorong yang dilalui oleh Ansar, itulah lorong yang aku lalu, kata Nabi. Aku lalu bersama dengan Ansar. Wahai golongan Ansar, orang lain balik ke kampung mereka mengheret unta-unta dan kambing yang diberi. Kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah bersama dengan kamu. Wahai Tuhan, rahmatilah Ansar. Rahmatilah zuriat keturunan Ansar. Nabi doa. Bila dengar begitu, golongan Ansar menangis. Baru sedar, baru faham. Rupanya Islam yang diajar ni, sampai kiamat kebaikannya. Adapun unta dan benda ini sekejap saja. Oleh kerana itulah, benda ni untuk menjinakkan orang-orang yang nak ke benda sementara waktu. Mereka yang kuat imannya, maka kuatlah imannya. Sama ada benda ataupun tak ada benda, iman dia tetap kuat. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi sabar, dan Nabi bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kata Allah bin Mas'ud, bila berlaku peristiwa ni aku tak mau rayak dah ke Nabi. Bila ada orang cakap dak molek, aku tak mau cerita dah ke Rasulullah. Aku tengok kesian. Terlalu marah dia dengan apa yang diucapkan, terlalu terasa hati dia. Hadis yang berikut.